sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi lagi, JM rindui. Ya Allah, baru 3 hari kan tak jumpa you all, Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Dah rindu. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana hari ini kita masih lagi kita dihimpunkan bersama-sama hari ini bagi program bersama 1 jam bersama dengan JM. Okey, bermula jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari, dan JM minta kepada semua yang bersama dengan JM, tolong sharekan live JM ni. Semoga ramai lagi yang mendapat manfaatnya daripada perkongsian JM pada hari ini. Dan seperti biasalah bagi anda yang baru, okey, setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Tapi lately ni Jumaat macam JM nak berehat. Pilihan tu kan dekat tangan kita kan. Jadi Jumaat tu bagusnya untuk banyak-banyaklah buat yang baik kan. Sebenarnya hari-hari pun kena buat yang baik. Jadi setiap hari, okey, bermula Isnin sehingga Jumaat jam 11 pagi sehingga 12 tengah hari bersama dengan JM. So tajuk-tajuknya berubah-ubah, dan bagi anda yang telah ketinggalan untuk program-program yang sebelum ni, tak apa. Anda cuma subscribe di Aura Rezeki Malaysia di YouTube ya. Kat situ banyak sangat perkongsian daripada JM yang JM kongsikan bagi tajuk-tajuk sebelum ni. Jadi anda bolehlah buat rujukan. Okey, mana yang baik anda ambil, mana yang tak baik anda tak perlu ambil. Tak semua ialah bila anda rasa benda tu anda perlu ambil, anda ambil lah kan, untuk rujukan kita. Bukan apa, kadang-kadang kita belajar ni kita kena berkali-kali belajar. Kita tak boleh sekali belajar dah pandai dah. Kita tak boleh sekali belajar dah faham dah. Belajar topik yang sama tapi fahamkan dan amalkan. Belajar sahaja tapi tak amal pun tak boleh nak jadi apa-apa kan. Jadi bagi JM lah, biar kita belajar sikit dengan topik yang kita belajar tu, tapi kita faham dan kita amalkan. Itu lebih baik daripada orang yang belajar sana sini, belajar banyak hari-hari belajar tapi tak diamalkan. Bila tak diamalkan, lepas tu tak faham. Bila tak faham jadi keliru. Bila keliru termangu-mangu. Bila termangu-mangu tak tahu mana nak mula dulu. Itulah banyak sangat belajar kan. Jadi otak pun jam juga. Biar sikit tapi kita terus melakukan. Biar sikit kita belajar kita fahamkan dan kita terus bertindak, insya-Allah. Jadi hari ini JM bersama dengan ramai sahabat-sahabat JM. Kita ada Mas Lizon Hassan, kita ada Siti Zikir, kita ada siapa lagi ni, ramai. Kita ada Nora Fiza, kita ada Asnita Fasnita, waalaikumsalam. Okey, kita ada Mas Wida, kita ada Mas Rashid, waalaikumsalam. Kita ada Mas Lina, kita ada Ida Beres, kita ada Aimin Lin, kita ada Nur Shikin. Kita ada ramai lagi ni. Hari ni kita ada ramai. Kita ada Sam daripada Melaka, kita ada Rina Cik Puan Garam daripada JB, kita ada Cik Puan Aida, waalaikumsalam. Kita ada Roha daripada Singapura. Kita ada Ashima, kita ada Syafarik daripada Melaka, Khalijah daripada Kedah. Kita ada ramai lagi. So kita juga ada di TikTok, sahabat-sahabat JM. Okey, assalamualaikum semua sahabat JM di TikTok dan juga di IG. Okey. So hari ni tajuknya adalah hukum tarikan. Apa benda tu JM? Tarik-tarik. Hari tu JM buat posting dekat Facebook, main tarik-tarik duit. Takutlah JM benda-benda macam ni syirik. Okeylah. So tak apalah jadi nanti JM akan kupaskan. Sebab tu JM cakap, kalau hari ni anda rasa apa yang JM kongsikan ni betul, anda ikutlah. Jika anda rasa benda ni was-was, anda tak perlu ikutlah kan. Setiap orang ada pendapat dan ada pandangan masing-masing Jadi terpulang kepada anda. Pilihan tu kan
anda yang kena pilih, bukannya JM. JM hanya perantara ataupun jambatan untuk JM berkongsi, melalui pengalaman JM sendiri, melalui 18 tahun dalam dunia perniagaan, apa yang pernah JM lalui, apa yang pernah JM tempuhi, cabaran-cabaran inilah yang JM nak kongsikan kepada anda. Bukan JM tak cakap apa yang JM kongsikan ni semua betul, tidak. Itu terpulang kepada anda yang ada pilihan untuk menilainya. Jadi JM hanya berkongsi sahaja, selebihnya terpulang kepada anda. Jadi tolong sharekan video JM ni, semoga ianya memberi manfaat kepada yang lain. Moga ianya bagi yang work from home, kita masih lagi bekerja daripada rumah. Ada setengah syarikat yang masih lagi bekerja daripada rumah mengikut saranan kerajaan. So tak mengapa, tapi kita kena fikir juga keberkatannya, yang mana setiap saat, setiap minit, setiap jam itu adalah masa majikan anda, ianya dibayar. Jadi anda perlu kena ambil serius bab ni, walaupun seminit, tapi ianya memberi kesan yang tak bagus kepada rezeki kita. Okey, jadi tolong sharekan video ini. Mana yang work from home, so sharekan dulu video ni. Nanti ada kelapangan, anda boleh tengok balik. Macam biasanya setiap pagi JM akan bagi tahu semua tim-tim JM yang JM akan buat live hari ini. Ada yang feedback balik, katanya tak boleh nak tengok secara live, mungkin tengok selepas ni ada hal dan sebagainya. So tak ada masalah, jadi boleh je tengok selepas ni. Jika lepas ni pun tak ada masa lagi nak tengok pun tak ada masalah. Anda boleh subscribe di YouTube channel Aura Rezeki Malaysia. Anda boleh tengok banyak sangat tips yang JM kongsikan. Jadi sila-silalah subscribe di YouTube channel Aura Rezeki Malaysia. Okey, sebelum tu kita eloklah kiranya kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga buat diri kita, buat suami serta isteri, buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kandung kita, buat guru-guru kita, sahabat-sahabat handai kita, buat customer kita, lagi apa buat customer kita, buat tim kita. Mungkin ada di antara kita yang buat bisnes, ada tim, buat bisnes ada tim. Anda boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk tim anda, buat semualah umat Islam maupun hidup ataupun meninggal dunia. Kita lupa pula buat kedua ibu bapa kita, yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Moga Al-Fatihah ini sampai kepada orang-orang yang kita maksudkan tadi. Okey, jom kita sama-sama menghayati baris demi baris surah Al-Fatihah ini. Okey, kita mulakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Waktu duha ini Ya Allah, kami memohon kepadamu Ya Allah, agar perjumpaan kami pada hari ini Ya Allah, agar perkongsian kami pada hari ini Ya Allah, agar ilmu yang kami dengari dan kami lihat hari ini Ya Allah, memberi satu perubahan yang besar kepada hidup kami untuk lebih baik dan lebih baik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berkahilah Ya Allah apa yang kami usahakan pada hari ini Ya Allah, melalui pintunya perniagaan yang kami sedang usahakan hari ini Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami mohon kepadamu Ya Allah perlindungan daripadamu Ya Allah atas penyakit berbahaya ataupun atas penyakit COVID-19 ini Ya Allah. Lindungi kami Ya Allah, jauhi kami daripada penyakit-penyakit bahaya ini Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
sihatkan tubuh badan kami ya Allah. Sihatkan rohani dan jiwa kami ya Allah, jiwa dan raga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Juga sihatkan pemikiran kami ya Allah, keyakinan tinggi kepada kami ya Allah, semangat yang sentiasa membara-bara dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami serta isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak serta saudara-saudara kandung kami, guru-guru kami ya Allah. Ampunilah semua ya Allah. Sahabat handai kami, jemaah-jemaah perniagaan kami ya Allah, customer kami ya Allah, dan juga umat Islam maupun hidup ataupun meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami semua ada niat dan hajat kami ya Allah. Makbulkanlah dengan semudah-mudahnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, limpahilah rezeki kami ya Allah. Jika hari ini ada rezeki di langit, maka turunkannya ya Allah. Jika ianya ada di bumi, kau keluarkannya ya Allah. Jika ianya hampir, kau permudahkannya ya Allah. Jika ianya jauh, maka kau perdekatkannya ya Allah. Jika ianya haram, maka kau halalkan ya Allah. Dengan kebenaran cahayamu, kekuatanmu dan kesucianmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam melakukan kebaikan, amal solehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Syukur kepada Allah ya Allah atas limpah kurnianya ya, nikmatnya. Hari ni JM baca setiap hari lah, alhamdulillah. Bukan nak kata JM ni baik ke apa, tak. JM suka membaca membaca, taklah banyak sangat membaca Quran setiap hari, setiap pagi ya. Tapi JM cuba menghayati maknanya. So hari ni JM dapat membaca surah Az-Zumar ayat yang ke-49 tak salah, 49 ke 44, yang mana yang menyatakan adalah tentang kesombongan kesombongan manusia ni. Yang mana sebenarnya nikmat yang Allah bagi ni, nikmat rezeki yang Allah bagi yang banyak-banyak ni adalah sebenarnya adalah ujian untuk kita ya. Jadi itulah kadang-kadang kita ni sombong. Kita rasa nikmat yang kita dapat banyak-banyak ni atas kepintaran diri kita, tapi sebenarnya atas kehendak Allah. Itu adalah ujian ya untuk kita. Banyak ke sikit ke, itu adalah ujian buat kita. Kita kena akur yang tu. Kita jangan jadi orang yang sombong, sebab orang yang sombong ni tak ada tempatnya ya. Tak ada tempatnya untuk orang yang sombong. Okey, so jadi jangan sombong. Hai. Mana yang jumpa dengan yang mana yang lalu, JM lalu ni dekat kalau di TikTok dekat FYD korang, hai, just follow JM. Follow JM. Banyak sangat perkongsian daripada JM. Bukan nak suruh ikut dan terima bulat-bulat perkongsian daripada JM ni, bukan. Ambillah mana yang baik. Kan JM cakap tadi, ambillah mana yang baik, mana yang rasa tak baik tu tak payahlah ambil kan. Okey, so alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebelum tu tolong sharekan lagi video ni banyak tahu. Tak cukup lagi baru 26 share. Alamak, penat JM kan, baru 26 share. JM naklah lebih-lebih lagi kan. Dengan tanda kasih sayang you all semua kan, tolong share banyak-banyak. Share dekat grup-grup yang ada. Okey, so alhamdulillah, syukur kepada Allah sekali lagi. Okey, izinkan JM untuk perkenalkan diri JM. Okey, nama saya adalah JM Miss Wan. Okey, Miss Wan adalah bapa saya. Okey, sebab ada juga yang panggil Puan Miss lah, Cik Miss lah, Cik Wan lah, macam-macam kan. So panggil saya JM. Okey, tak payahlah madam ke, tak payahlah puan-puan. Just panggil saja dengan panggilan manja, panggilan mesra, panggilan jelita. Okey, dengan panggilan JM saja sudah mencukupi. Okey, JM ni siapa? Siapakah JM ni? Setiap hari ada je muka JM ni. Bagus sangat ke JM ni. JM juga manusia biasa seperti anda juga. Wanita biasa seperti anda juga, yang ada impian, ada matlamat, ada target dalam hidup, ada target yang nak dicapainya setiap hari.
mesti ada target. Kalau tak ada target, maksudnya kita tak tahu arah tuju kita, apa yang kita nak capai. Kalau hari ni kita sebagai hamba Allah, target kita nak ke mana? Ke syurga. Itu target kita. Tapi sebelum ke syurga tu, apa proses-proses yang kita nak kena buat, nak kena hadap, nak kena lalui. Inilah cabaran-cabaran dekat dunia ni lah, yang membawa kita. Jambatan dunia adalah jambatan untuk ke syurga, adalah jambatan melalui dunia dulu baru ke syurga. Jadi itulah, bukan JM, bukan ustazah, bukan siapa-siapa. JM melalui pengalaman atas sendiri dan berkongsi kepada anda. So, okey, JM berusia 44 tahun, masih muda, masih jelita lagi. InsyaAllah. Okey, sudah berkahwin. Okey, anak 3, anak semua dah besar-besar, alhamdulillah. Yang kecil pun, yang bongsu dah 18 tahun. Okey, yang nombor 2 dah 20 tahun, yang nombor 1 dah 23 tahun. Alhamdulillah. Okey, masih lagi belajar. Mereka masih lagi belajar. Ada yang belajar di UM, ada yang belajar di MMU, dan yang bongsu sekali masih tengah daftar di Cyberjaya, Unimay Cyberjaya. Okey, so alhamdulillah JM dibesarkan, JM anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Ya Allah, ramai adik-beradik. JM ni alhamdulillah, syukur sangat-sangat harmoni, sangat-sangat sentiasa mendoakan JM ni anak yang bongsu, jadi kakak-kakak semua alamak kadang-kadang tu telefon kawan, adik rindunya ni bila nak balik, tak tahu belakang bila lah nak balik. Alamak sedih kadang-kadang tu, ada yang menangis juga tu kan. Itulah kan, orang kata apa ni tahu, ialah sedarah sedaging, sedarah daging kan, darah daging kan, macam tu lah kan. Cubit peha kanan, peha kiri terasa, macam tu lah kan, kononnya lah macam tu lah kan kita adik-beradik. Tapi itulah kadang-kadang JM rasa juga kecewa. Kadang-kadang ada yang adik-beradik tak ramai pun, tapi ada juga berkelahi-kelahi, tak puas hati lah, itulah inilah kan. Jadi tak boleh tau. Jadi jaga tu perhubungan kita sesama keluarga kita, adik-adik kita. Itu adalah formula untuk menjemput rezeki. Jadi kalau hari ni anda rasa rezeki anda macam sempit-sempit tu kan, anda tengok balik, anda cek balik, anda jaga tak hubungan anda dengan adik-beradik sendiri, jaga tak hubungan anda dengan kawan-kawan kita, jaga tak hubungan anda dengan tim kita. Mana yang ada tim ni, jaga tak hubungan ni, kena jaga tau. Jangan rasa kita ni hebat, kita ni bagus, kita ni ketua, kita ni leader, kita je yang betul, orang lain salah. So tak boleh macam tu. Kita hidup ni kita kena seimbang. Kita hidup kita kena seimbang, ada toleransi sesama kita, insya-Allah. Okey, so JM, bapak JM buat belacan aja, besarkan 14 orang anak, alhamdulillah, dengan harga belacan ketika itu RM1.80 besarkan 14 orang anak. Allah, pengorbanan seorang bapa untuk anak-anak dia. Dan JM anak yang bongsu, yang lain-lain adalah yang tak sekolah habis apa semua kan. So itulah kan, pilihan itu adalah di tangan kita. Nak jadi yang macam mana, nak hebat ke, nak jadi yang biasa-biasa ke, itu adalah pilihan kita sendiri untuk jadi yang macam mana, untuk jadi yang macam mana. Ada kaitan dengan apa yang kita nak cakap pada hari ini, nak kongsikan pada hari ini adalah hukum tarikan. Hukum tarikan dia sama juga seperti tajuk yang sebelum ni yang JM kongsikan, adalah kuasa minda. Sama je sebenarnya hukum tarikan. Kalau dulu kan, dulu orang sebut hukum tarikan masa zaman-zaman JM belajar dulu, hukum tarikan, ataupun ada orang panggil LOA, Law of Attraction. Law of Attraction, Law of Universal, macam-macam lah. Ada yang sekarang ni dipanggil adalah macam-macam lah panggilan-panggilan sekarang ni. Panggilan sekarang ni. Jadi sebenarnya maksudnya tu adalah sama je. Kalau hari ni you belajar dengan guru yang ni, dia cuma ubahkan sikit, transform je sikit ayat tu. Sebenarnya isi kandungan tu, maknanya, maksudnya adalah sama je. Sama je. Macam JM hari tu kongsikan kuasa minda, hari ni hukum tarikan. Sebenarnya sama je, dia lebih kurang je. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, apa persepsi kita, apa sikap kita akan menentukan hasilnya. Itu je sebenarnya. Itu je. Jadi hukum tarikan ni ialah prinsip, prinsip yang terhasil akibat getaran, yang terhasil daripada kesedaran anda, sama ada anda menyedari ataupun tidak.
fikiran kita, perasaan kita, persepsi kita dan juga sikap kita. Itulah hukum tarikan. Jadi bila getaran itu bagus, bila getaran itu positif, ya anda akan menarik lebih banyak positif. Dia macam ni lah. Dia lebih kurang macam apa ya? Apa orang sebut? Orang Jawa selalu sebut apa? What we give, we get back. Macam tu lah. Tu orang Jerman katalah, what we give, we get back lah. Macam tu lah. Apa yang kita bagi, itu yang kita dapat. Sama juga hukum tarikan ni macam contohnya lah. JM nak bagi contoh kan. Contoh hari ni anda marah dengan anak anda. Anda marah ni, anda pun baby marah. Apa yang anak anda bagi balik kepada kita? Apa yang anak anda bagi balik kepada kita? Dia akan lebih marah kepada kita. Dia akan lebih benci kepada kita. Dia akan lebih menyapah kepada kita. Sebab getaran yang kita keluarkan daripada diri kita ni, pemikiran kita, perasaan kita, persepsi kita, sikap kita, yang akan dirasakan oleh orang sekeliling kita. Jadi bila kita marah anak kita, kita akan dapat lagi marah. Dia akan lagi marah dengan kita. Dia akan lagi menyapah dengan kita. Dia akan lagi macam dendam dengan kita. Tapi jika kita beri dengan kasih sayang, kita cakap elok-elok kan, sebenarnya JM antara ibu lah. Ibu yang macam mana nak cakap, dengan anak-anak jarang sangatlah untuk bercakap yang tak baik dan bercakap marah-marah dengan anak. Tak, sebab anak-anak kita ni tak faham lagi. Tak faham lagi. So kita cakap ni kena dengan emosi, kita bercakap dengan emosi kasih sayang, supaya apa yang dia rasakan itu adalah kasih sayang. Teguran itu adalah kasih sayang daripada seorang ibu untuk anak dia. Bagi dia rasa yang tu. Sama juga anda boleh gunakan formula ini dengan adanya tim anda. Anda gunakan formula yang sama kepada anak anda. Anda gunakan untuk tim anda. Mana anda yang ada tim, anda gunakan macam tu. Anda kena bagi kasih sayang. Macam tu lah. So ada masanya nak guna ni. Ada masa tegas, ada masa yang lembut ni kena ada lah. Sebab tu hidup ni kena seimbang. Kita tak boleh rasa kita ni betul aja, orang lain salah. Tak boleh juga. Kita tak boleh rasa, kita tak boleh berfikir, tak boleh fikir alah orang tu tak suka kita, orang tu selalu mengadu pasal kita, dia tak sukalah tu kat aku, dia bencilah kat aku. Tak boleh. Kita kena ambil tu, kita kena terima. Sebab setiap manusia mesti ada kelebihan dan kelemahan dia. Mesti ada kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kita kena akui yang tu. Dia cakap tu mungkin ada betulnya. So kita kena ambil dan kita perbaiki. Tak boleh kita pekat telinga je. Alah, dah orang tak suka kat aku, apa salah? Apa? Aku pun tak kisah pun orang tak suka kat aku. Tak boleh. Dalam masa kita bercakap macam tu, sebenarnya kita nak legakan diri kita ni. Kita nak protect emosi kita ni. Kan? Jadi so dalam kita bercakap macam tu, kita kena ambil juga, ambil yang buruk tu, kita kena ambil telan ni. Apa yang kita perlu buat perubahan kepada diri kita, apa yang kita perlu perbaiki untuk diri kita. Okey. So, JM berpengalaman dalam bisnes baru 18 tahun, yang serius dalam perniagaan. So, jatuh bangun, jatuh lagi, jalan lagi, langgar tembok lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itulah proses, Kalau dulu buat bisnes, ya Allah, bukan mudah tau kalau dulu buat bisnes. Memang susah. Kalau dulu korang merasa dulunya susahnya buat bisnes tu, aku rasa korang dah give up awal lah. Kan? Tapi percayalah, tak ada dulu, tak ada hari ni. Tak ada kekecewaan dulu, tak ada kegagalan lalu, tak ada kehebatan hari ni. Sebab apa? Sebab melalui kegagalan itu adalah untuk level kematangan diri kita, level keberanian untuk diri kita. Kegagalan yang lalu adalah untuk mematangkan diri kita menjadi berani, menjadi hebat. Jadi melalui yang lepas, disebabkan yang lepas, kita hebat hari ini. Kita berani hari ini untuk meneruskan perjalanan kita yang
seterusnya. Jadi, apa yang JM kongsikan yang lepas tentang kuasa minda, ada kaitan dengan hukum tarikan. Dia sama je, sama je. Cuma tajuk yang berbeza-beza. Cuma tajuk yang berbeza, Sebab apa? Sebab semua orang dikelilingi oleh atmosfera pemikiran. Dengan daya fikiran, kita semua dapat mencapai kehidupan. Jadi jika hari ini jika kita mencapai kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk pada tindakan kita pada masa lalu, ialah berdasarkan kepada fikiran pada masa lalu. Maksudnya kita fikir apa yang kita fikirkan, itulah yang akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Jadi hati-hati bila kita berfikir, hati-hati bila kita berfikir. So bersangka-sangka lah orang kata, bersangka-sangka. Jadi dia kenapa tahu? Dia kenapa jalan menuju kejayaan dan kebahagiaan bermula dengan pemikiran. Bermula dengan pemikiran dan perasaan. Yang seterusnya memberikan pengalaman dan tanggungjawab kepada realiti kehidupan anda. So itu pentingnya, tahu. Itulah pentingnya pemikiran kita, pemikiran dan perasaan kita. Sebab tu JM selalu cakap, jaga emosi diri, jaga emosi diri. Jika emosinya negatif, kita akan tarik lebih banyak lagi yang negatif. Jika emosinya marah, kita akan tarik lagi banyak kemarahan. Jika emosinya fikir pasal hutang, banyak hutang cukup bulan ni, macam sekarang 1 hari bulan, 2 hari bulan, ini mesti ramai yang bengong kepala ni. Sebab JM pernah melalui, setiap awal bulan mesti bank akan carilah. Tanya duit kereta, duit kredit kad, duit kereta, kredit kad. Ini je, tak lari. Semua orang lalui. So, masa-masa inilah yang korang kena kuatkan fikiran ni. Kuasa minda ni kena kuatkan. Jika tak, jika anda fikir dan anda rasa dalam jiwa anda, dalam emosi anda, bank akan call anda lah. Mestinya bank akan call anda lah. Sebab apa? Sebab anda yang tarik benda tu sendiri. Sebab anda yang tarik. Jika hari ni anda fikirkan pasal hutang, kenapa? Ya Allah, bila anda fikirkan pasal hutang je lah. Kejap lagi orang tanya pasal ni, kejap lagi orang tanya pasal tu, kejap lagi orang tanya pasal tu. Hutang tu, hutang ni, hutang tu, hutang ni. Sebab apa? Sebab kita yang menciptakan sendiri. Sebab kita yang menarik dia. Kita yang menarik. Jadi berhati-hati dengan pemikiran dan perasaan anda. Sebab tu orang yang tenang adalah orang yang menang. Kenapa JM cakap macam tu? Memang dalam Quran pun ada sebut kan, orang yang tenang adalah orang yang menang. So bagaimana nak tenang? Bagaimana nak tenang? Kena rawat ni emosi ni, kena jaga emosi ni. Kena sentiasa berfikiran baik, kena sentiasa berperasaan best, yang baik, yang semangat. Jadi macam mana nak wujudkan semangat tu? Semangat tu adalah modal penting. Semangat adalah modal penting dalam hidup. Jika hari ni duit banyak pun, rumah besar pun, kereta besar pun, tapi tak ada semangat, hari-hari macam tak bestnya hari ni. Hari-hari bangun tidur sarapan, hari-hari bangun tidur sarapan, lepas tu pergi kerja, lepas tu pergi makan tengah hari, lepas tu balik rumah masak lagi, lepas tu tidur esok. Macam tu je. So tak ada semangat pun. Tak ada semangat pun untuk ubah diri yang lebih baik, buat yang lebih baik. So bagaimana nak kekalkan semangat diri ni? Bagaimana nak kekalkan semangat diri ni? Antaranya adalah amalan mandi garam. Amalan mandi garam sangat-sangat bagus tau diamalkan. Dan semalam JM dapat WhatsApp daripada sahabat sahabat lama, sahabat sekolah lah kan, kawan lama. So sebelum ni dia depressed disebabkan COVID-19 ni. Dia kata keluarga dia kena COVID-19, lepas tu dia ada kedai pula, orang macam pulau kan dia. Dia sangat-sangat teremosi. So apa yang JM boleh bantu adalah JM minta dia mandi garam. Okay, so dia kata, ya Allah JM, memanglah mula-mula tu susah sangat aku nak mandi, malas sangat aku nak
mandi. So alhamdulillah Beb, aku tenang sangat Beb. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku syukur sangat. Asbabnya melalui garam ni aku tenang Beb. Dan aku solat pun aku boleh solat dengan baiknya, dengan tenangnya, dengan aku berdoa pun boleh dengan feeling-feelingnya. Beliau cakap macam tu lah dekat JM. Allahu Akbar. Alhamdulillah. JM tak cakap. JM terpulang kepada anda lah. Ini adalah cara JM. Cara JM, bagaimana JM nak meningkatkan semangat diri. Ada orang nak meningkatkan semangat diri dengan apa? Dengan ialah dengan melakukan solat-solat sunat, solat-solat semua solat lah. Ada orang nak membina semangat diri dengan melihat video-video yang terinspirasi, termotivasi. Contohnya macam setiap pagi bersama dengan JM. Kalau hari ini bersama dengan JM boleh menaikkan semangat diri anda. So hari-harilah dengan JM kan. Okey, so bagi JM lagi, JM bagaimana JM nak selain daripada amalan mandi garam, JM suka sangat tengok TV ataupun cerita-cerita yang komedi. Suka cerita-cerita yang gelak-gelak tawa tu. JM memang suka sangat. Tak kisahlah aku layan seorang pun, Netflix tu layan seorang pun tak kisah. Janji nak mewujudkan rasa semangat, rasa happy, rasa best dalam diri, JM cari yang tu. Dan sekarang ni musim Olimpik. Ya Allah, musim Olimpik ni JM sangat-sangat suka ikut. Sebabnya apa? Sebab ya Allah tak tahu dia macam mana bila kita tengok melihat mereka ni bukan mudah untuk atlet tu sampai ke tahap Olimpik, terpilih ke tahap Olimpik, lebih-lebih lagi terpilih dekat tahap yang apa? Yang boleh jadi top 5, top 10 yang terbaik dalam dunia tau. Bukan mudah tau. So kita kena cari tu, kita kena nak tengok, kita kena dapatkan semangat diri mereka. Bagaimana mereka mereka melatih diri mereka walaupun ialah gagal ataupun kalah ataupun menang, itu bukan matlamat mereka. Itu bukan matlamat mereka. Matlamat mereka adalah mencipta kehebatan, mencipta sejarah untuk diri dia sendiri. Wow, sangat-sangat hebat. Semalam JM sempat menonton aksi final daripada penerjun kita, Nurdabita Sabri. Sangat-sangat memberi inspirasi. Bila wartawan tanya dia kan, apa yang membuatkan perasaan tegang kepada dirinya semasa beliau melakukan aksi terakhir untuk final terjunan tu, apa dia kata apa? Dia kata dia tak tengok pun pesaing dia. Dia tak tengok pun ranking dia. Dia tak tengok apa yang dia buat. Dia enjoy dengan apa yang buat. Dia fokus apa yang dia buat. Dia happy dan dia senyum. Tengok, nampak tak? Apa yang kita buat hari ni adalah sejarah untuk diri kita. Tak kisahlah apa keputusannya nanti, kita kena lakukan ataupun kita kena mencipta sendiri sejarah diri kita. Apa yang kita ciptakan, dan tentulah sejarah diri itu adalah yang lebih baik. Sejarah diri kita, apa yang kita kena ciptakan untuk diri kita. Allahu Akbar. JM kan bab Olimpik ni, apa yang JM suka kat situ kan, waktu yang menang tu. Waktu yang menang, dia peluk-peluk, dia coach dengan atlet, sesama peluk-peluk kan, sesama macam wow, macam bagi aksi yang sangat best. Sebab tu kerjasama ni sangat penting. Kerjasama antara atlet dan juga coach adalah sangat-sangat penting untuk mencapai kejayaan. Kejayaan ni tidak boleh dicapai dengan seorang-seorang, tak boleh. Kejayaan ni dicapai dengan adanya kerjasama. Kejayaan ni boleh dicapai, kejayaan kita boleh dicapai dengan kita menjayakan orang lain dulu, barulah kita mencapai. Sama macam coach tadi. Bagaimana coach mencipta kejayaan diri untuk diri dia, dia kena ciptakan kejayaan diri atlet dia, barulah dia akan tertolak naik berjaya. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Kejayaan ni tak boleh dibuat dengan seorang-seorang, tak boleh. Kejayaan ni perlu dibuat dengan adanya kerjasama. Baru boleh jadi.
Sebab tu kita dengan tim kita tak boleh berkelahi, tak boleh nak mengata sana, mengata sini, tak boleh. Sebab kita kena menjayakan orang bawah kita, baru kita turut berjaya. Itu seorang guru nakkan. Itu seorang guru. Hadiah untuk seorang guru adalah kejayaan daripada murid dia. Itulah kejayaan yang sangat best untuk seorang guru. Jadi bila JM tengok waktu tu lah, momen tu lah, JM memang akan sebab apa? Sebab ya Allah, tak tahu nak cakap, semangat itu. Itulah yang kena ada. Semangat itulah yang kena kita bina dalam diri kita. Untuk berjaya tak boleh selfish, sahabat semua. Untuk berjaya tak boleh selfish, tak boleh pentingkan diri sendiri, tak boleh. Untuk berjaya ni kita kena ada kerjasama, insya-Allah. Jadi itulah. So jadi cerita tentang hukum tarikan ni, law of attraction ataupun law of universal ni, dia macam mana dia alam ni dia ada energi dia sendiri. Alam ni dia ada energi dia sendiri. Jadi dia senang je lah tentang ni cerita tentang kuasa minda lah. Macam JM pernah kongsikan sebelum ni. Contohnya apa tahu? Contoh dulu masa JM di pejabat lama kan, JM sentiasa ada me time untuk membayangkan ataupun untuk memikirkan, memikirkan dan feeling tu perasaan, perasaan, memikirkan dan feeling yang mana perniagaan JM ni maju. Yang perniagaan JM ni sangat sibuk setiap hari, lori keluar masuk, staff sibuk ni untuk packing barang. JM akan fikirkan, akan feeling sampai yang kecil-kecil tu. Staff packing barang pun JM feeling kan kat situ. Staff tengah duk packing barang, tengah masukkan barang dalam kotak, tengah seal, tengah ambil ni masuk kat troli, letak dekat tepi ni, kat tepi pula dah sampai ke bumbung ni, kotak-kotak order restock order daripada tim. Lepas tu lori pula datang silih berganti, dekat situ pula drivernya siapa, boleh bayangkan. Kita kena bayangkan yang macam tu. Tahu? Kita kena bayangkan yang macam tu. InsyaAllah melalui fikiran kita, melalui perasaan kita akan dapat hasilnya. Akan dapat hasilnya. Sebab tu JM pernah kongsikan pada malam hari sebelum tidur kena fikir yang baik-baik, kena doa yang baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat hasilnya pun yang baik-baik. Jadi contoh JM bagi contoh lagi lah. JM bagi contoh lagi. Sebab tu JM pernah kongsikan dalam bentuk dalam kumpulan yang kecil. JM jarang kongsikan melalui live macam ni, nanti orang kata apa pula kan. JM suka tahu gunakan duit dengan gembiranya. Gunakan duit dengan gembiranya. Kenapa kita kena guna duit dengan gembiranya? Yelah, duit ni material tau. Setiap benda dia ada rohnya. Setiap benda dia ada rohnya. Alamak JM ni cakap pasal roh ni macam syirik je. Tak. Macam ni JM bagi contoh lagi lah. Kita tak payah cerita pasal duit lah. Nanti kau orang kata kita main tarik-tarik duit pula kan. Main black money ke apa ke. Tak tahulah, lebih kurang macam tu kan. Kita JM cerita pasal pasal ni. Kita duduk dalam kereta ni. Berani tak kita cakap? Kereta aku nak tukar kereta lain yang lebih bagus daripada ni. Berani tak korang cakap macam tu dekat kereta korang? Nanti merajuk dia. Merajuk, setiap benda ada perasaannya, ada rohnya, termasuklah produk-produk kita. Nanti dia merajuk, nanti adalah tu, mulalah dia rosak sana, rosak sini, sakit sana, sakit sini. So jangan, JM bagi contoh lagi. Contoh kat kampung kita ada pokok mangga, besar sangat pokok mangga tu, tapi tak pernah pun berbuah. Ini JM tak payah cakap lah pasal pokok mangga dekat kampung. Hari ni JM cakap pokok buah mata kucing dekat rumah JM.
Pokoknya merendang sangat. Lebat sangat dia punya daun dia. Tapi tak buah-buah. Lepas tu ada satu hari tu orang nak bersihkan laman, nak turap laman. Lepas tu cikgu kata, potonglah pokok tu, bukannya berbuah pun. Lepas tu dia kata apa? Jangan puan. Tak apa, kita tetap je dia dulu dahan dia. Dia kata, kita potong-potong je dulu dahan dia. Dia cakap macam tu kan. Kita potong-potong je dahan dia. So sambil kita potong-potong tu kita cakap, pokok-pokok kau kalau tak berbuah aku potong je. Dia kata macam tu. So betul, ini terjadi dekat rumah JM betul. Berbuah, berputih. Buah mata kucing tu. Allahu Akbar. Kalau dulu-dulu kat kampung pokok mangga kan. Pokok mangga bukan main besar lagi, betul tak? Bukan main besar lagi. Kita pun bapak kita kata kau pokok mangga buat sampah je. Banyakkan sampah je. So apa yang berlaku kat situ, aku nak potong je pokok ni. Esoknya nampak dia berbunga-bunga-bunga. Itulah. Kan? Jadi sebenarnya bukan. Sebenarnya kaitan orang lama-lama ni kadang-kadang ni betul. Kait apa yang orang lama-lama cakap, sebab orang lama ni dah makan garam dulu daripada kita. Dah melalui prosesnya. Kita nak sangkal lagi. Kita nak sangkal lagi. Dan masa arwah mak JM dulu ada, arwah mak dia suka tanam pokok bunga. Dan pokok bunga dia subur-subur sangat kat kampung. Bila JM ni tak boleh tanam pokok tau. Dia mati tau, tak tahu kenapa. Agaknya tangan ni panas ke apa kan. So, bila petang tu tengah siram pokok bunga, mak pun tegur, arwah mak tegur. Dia kata, siram pokok tu, cakaplah dengan pokok tu. Biarlah bunganya banyak, daunnya lebat, subur. Ini siram je, macam jadi rutin je, siram je macam tu. Tak, kena cakap dengan pokok tu. Ya, rupanya itulah modalnya, itulah tekniknya, itulah formulanya sebenarnya. Tahu? Dan sebab tu, bila kita gunakan duit, gunakan dengan gembira. Ini tak. Dapat duit ni, ni dapat gaji semua ni. JM tahu ni semua orang dapat gaji. Dapat gaji kan, lepas tu tengok dalam rekam. Gaji 3,000, 3 baki 500 je. Alamak. Kau rasa duit suka dengan kau? Sebabnya merungut tak habis. Duit pun ada rohnya tau. So bila dapat banyak ke dapat sikit ke, cium duit tu, terima kasih duit. Kau datang lagi banyak tau. Datang lagi dekat aku banyak-banyak. Bila kita suka dengan dia akan suka dengan kita. Itulah hukum tarikan. Dapat sesuatu pagi ni. Jadi bila kita dapat duit sikit ke banyak, kita kena syukur tu. Kita kena cium dia, terima kasih duit. Kau datang banyak lagi kat aku ya duit. Macam tu. Sebab tu korang tengok ada orang tu sampai tidur dengan duit. Sebab nak rasa feeling tu. Nak rasa feeling tu. Ini korang nak kaya tapi bau duit pun tak tahu macam mana. Kau cuba cakap dengan aku sikit, bau duit macam mana? Bau sibuk-sibuk nak cium duit kan? Nak tahu bau je macam mana kan? Nak duit banyak tu kena feeling tu, bau duit tu macam mana. Kena rasa tu, kena ada dalam perasaan ni, dalam emosi ni. Fikiran memanglah cakap pasal duit. Tapi kalau fikiran sahaja, yang fikir itu duit banyak, tapi tak ada feeling tentang bau duit macam mana, sedapnya macam mana, pun tak boleh jadi. Dia kena seiring ni, pemikiran dan perasaan. Feeling ni barulah boleh jadi. Ini nak jadi orang kaya tapi lagak suruh buat lagak macam orang kaya pun tak nak. Nanti katanya Allah biar apa, sebab tu kita dengar ayat pepatah ayat biar apa asal bergaya. Sebab biar apa asal bergaya tu sebenarnya nak mewujudkan rasa feeling tu macam mana nak jadi orang kaya. Ini tidak. Nampak Datuk Wida tidur dekat bathtub banyak duit. Korang mengata tu riak lah tu. Korang mengata dia riak lah tu. Itu dah terlampau banyak. Lepas tu kau tengok Datuk Wida tu kan pakai emas berbodong-bodong. Lepas tu kau kata riak lah tu, neraka lah tu jawabnya. Kau ni kan, cubalah fikir yang baik-baik, doa yang baik-baik. JM kalau nampak Datuk Wida macam tu, ya Allah ya Tuhanku, kayanya Datuk Wida ni ya Allah. Ya Allah, aku teringin nak kaya macam beliau ya Allah. Banyakkanlah duit aku ya Allah. Banyakkanlah emas aku macam dia juga ya Allah.
itulah inilah. Kan? So tak boleh. Tak boleh. Cuba boleh tak jadi orang yang berfikiran positif. Fikir positif, fikir positif. Positif. Kan dah tersasut. Fikir positif. Doakan yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Feeling yang baik-baik. Hari ni bila duit ni akan suka kepada kita bila kita suka kepada dia. Tapi bila kita dapat duit, kita merungut, tak habis duit pun tak nak. Aku tak nak lah dengan dia. Dan ni aku datang pun merungut juga. Aku datang pun dia tak suka juga. Jadi kena guna duit dengan gembiranya. Kena guna duit dengan gembiranya. Walaupun RM10 kita hari ni dapat keuntungan, ciumlah duit dia. Allah, terima kasih Allah. Terima kasih duit. Kau datang lagi banyak duit. Okey. Teknik ni kalau ada yang nak ikut-ikutlah. Kalau tak ada yang nak ikut, kalau kata benda ni syirik, terpulang kepada anda. JM cuba kongsikan apa yang JM buat. JM cuba kongsikan apa yang JM buat. Bagaimana JM ketika di awal perniagaan JM nak buka akaun pun tak boleh disebabkan JM kena apa? Bank tak terima lah. Bank tak terima JM untuk buka akaun apa semua. Macam mana JM berbondong-bondong. Dekat rumah mesti ada lah RM70,000, RM80,000 tu mesti ada lah. Ya Allah, gembira ni. Gembira, dia energi duit ni lain macam tau sebenarnya. Lain macam sebenarnya energi duit ni. Jadi gunakan duit dengan gembira. Tak kisahlah anda dapat untung RM5 ke hari ni, cium. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih duit. Kau datang lagi banyak duit. Macam tu. Begitu juga dengan produk kita. Tak kisahlah hari ni anda jual apa. Anda jual garam ke, anda jual kuih ke, anda jual perfume ke, tak kisahlah. Tapi anda kena gembira melayan produk-produk anda tu. Anda kena sentiasa bercakap yang best-best dengan produk anda. Produk-produk, aku dah ambil kau ni, aku dah restock kau ni. Kau duduk kat sini 3 hari je. Lepas tu kau pergi keluar. Bantu orang. Bagi manfaat kepada orang lain. Bagi mereka rasa, bagi mereka dapat manfaatnya daripada produk kita. Macam tu lah. Sebab setiap benda ada rohnya. Jadi, so JM pernah macam mana JM, ini memang kerja gila lah. Kau rasa kau nak ikut. Kalau nak tunggu korang punya account tu sampai 6 angka, 5 angka baki dia tu, aku tak tahulah bila. Tapi JM buat. JM print statement. JM pernah dulu ada hutang dengan CIMB Bank credit card. Apa yang JM lakukan? Apa yang JM buat? JM dapat je statement bank daripada bank tu yang menyatakan aku ada hutang sekian-sekian dekat credit card tu. JM ambil liquid paper dekat bawah tu yang 23,000 tu, yang bank tulis tu 23,000, JM buang kat situ. JM tulis 0.00. Terima kasih Allah, selesai dengan mudahnya. Lepas tu masuk kat file. Memang kerja gila. Memang kerja tu macam tak logik. Tapi biar universal yang buat tu semua. Biar hukum tarikan yang buat tu semua. Kita kenapa usaha bertindak. Alhamdulillah JM dapat langsaikan kredit kad JM tu dalam masa setahun aja. Alhamdulillah. So, korang nanti sekejap lagi printkan statement account bank kau, yang Maybank ke, yang CIMB ke, yang Bank Islam kau tu, yang bakinya cuma berapa tu, print. Lepas tu dah print tu, tulis dekat bawah tu berapa puluh ribu yang kau nak. JM pernah menulis 1 juta tau dekat dalam account tu, dekat dalam statement bank tu. Yang bakinya berapa ringgit tu tadi, ambil liquid paper, tulis berapa kita nak. Tapi kena tulis dengan logik akal tau. Kau jangan suka-suka tulis 1 juta, tulis 2 juta. Dengan kau jual RM1, benda yang RM1 ni kan dalam masa terdekat boleh dapat juta-juta, tu tak logik. Kenalah dulu. Okey, mula-mula RM10,000. Lepas tu nanti bulan depan naik lagi RM20,000. Lepas tu bulan depan lagi naik lagi, insya-Allah.
insya-Allah. JM pernah benda ni JM ajar daripada tahun 2015 lagi kepada tim-tim JM. Antara yang melakukan adalah Master Stokis Noriza Merduati, Mas Rina, dia membayangkan dia ambil stok. Kalau dulu dia ambil stok 1,000, 2,000 macam tu tau. Tapi bila JM ajar, kau bayangkan Mas Rina, kau bayangkan ambil stok ni dengan lori setiap minggu. Setiap minggu ada restock 30,000, 50,000, 40,000 ni. Kena Mak, kau kena bayangkan. Betul. Sekarang ianya berlaku. Mesti satu lori mesti diambil. Setiap kali ambil restock mesti selori punya. So jadi ini bukan karut tau. Ini adalah hukum tarikan. Hari ini adalah hukum tarikan yang mana pemikiran itu, keberhasilan itu ditentukan oleh pemikiran dan juga perasaan kita. Of course lah dengan izin Allah. Kita ni orang Islam. Kalau JM hari ni tak cakap pasal dengan izin Allah, of course lah kita ingat apa yang kita buat ni semua sebab Allah. Jangan kita tak sebut pasal Allah, kita tak dulukan Allah dulu, kita dah lupa Allah. Janganlah fikir yang macam tu. Ini kadang-kadang ada orang ni sibuk, JM tu tak apa yang disibukkan. Sibuk target, nak satu bulan 1 juta, tim restock, tak apa, target, siang dan malam cerita pasal target. Itu semua lupa Tuhan lah tu. Janganlah fikir macam tu. Kau tahu tak, dengan berapa banyak yang kita dapat hasilnya tu, berapa banyak yang JM boleh kongsi kepada orang lain, especially adik-beradik kita. Ada tak korang setiap bulan bagi adik-beradik? Kau fikir bagi mak ayah aja kan? JM setiap bulan ni bagi adik-beradik tau. Fikir adik-beradik ni berapa seorang nak bagi. Korang baru fikir nak bagi mak ayah aja, itu pun bukan main susah lagi nak bagi. Kau fikir yang tu. Tapi JM ni besar fikir nak bagi adik-beradik lagi, nak bagi mak ayah lagi, nak bagi orang susah lagi, nak tolong orang susah lagi, nak tolong mana yang PM, JM saya tak ada duit, JM nak beli susu anak, nak bagi lagi yang tu. JM berfikir macam tu tau. Sebab tu target JM besar. Ini kau fikir targetnya kecil je. Target nak bagi mak ayah berapa ni sebulan? 100 ke 200? RM50 pun boleh lah. Memanglah. Sebab tu pemikiran anda dan perasaan anda akan dapat hasilnya tadilah. Kecil anda fikir kecil lah hasilnya. Besar anda fikir besar lah dapatnya. Okey, dah pukul 12. Dah stop. Korang, bukan apa, korang ni bagi banyak-banyak. Nanti bagi banyak-banyak nanti tak apa. Nanti tak ingat kan. Bagi banyak-banyak nanti tak ingat. Okey. So jadi itu saja untuk hari ini hukum tarikan. Nanti mungkin ada tajuk-tajuk yang lain yang JM boleh selit-selitkan juga tentang kuasa minda dan hukum tarikan ni insya-Allah. Jadi JM nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM. Okey, untuk setiap hari bersama dengan JM. Kalau hari ini perkongsian JM ini dapat membangkitkan semangat diri anda. Okey, come join JM setiap hari daripada Isnin sehingga Jumaat. Come join je JM, tak ada masalah. Jika itulah selain daripada amalan garam, mandi garam yang JM amalkan, JM ialah kita sebagai umat Islam kita kenalah buat benda-benda lain lah. Contohnya macam solat. Solat itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu, menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan salam Ogos daripada JM buat anda semua. Kita cek balik, kita tengok balik sepanjang 7 bulan yang lepas, apakah yang kita dah capai, apakah sejarah yang gemilang, yang cemerlang yang kita dah capai, apa yang belum kita capai. Kena tengok balik. Kena tengok balik. Jangan selfish, jangan rasa diri tu hebat, jangan rasa diri tu semua dah pandai. Tengok balik apa yang kita dah buat 7 bulan yang lepas. Apa yang nak dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang sudah dicapai. Okey? Boleh? Alright? Okay, so tak ada sejarah lama, tak adalah hari ni. Jadi jangan lupa sejarah lama. Okay, terima kasih kepada anda semua. Pastikan anda semua boleh subscribe di YouTube channel Aura Rezeki Malaysia. Boleh juga tengok di website www.aurarezeki.com.my. Okay, boleh tengok kat sana. Dan 10 hari bulan nanti bersamaan dengan 1 Muharram, JM akan buat live
bersama you all semua, dan hadiah banyak sangat yang JM nak bagi. Jadi pastikan anda kena book tarikh, book ke apa, kena lock tarikh 10 hari bulan 8 jam 10 pagi bersama dengan live bersama dengan JM dan menangi banyak sangat hadiah. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.